mudahnya, ghalibnya kalau orang kata serah diri, automatik terangkat dengan sendiri, terangkat sendiri. Tak ada serah diri. Serah diri dan cik dan tangkap dah. Dia terangkat sendiri. Bermakna sebagai satu isyarat bahawa bila kita angkat tangan Allahu Akbar, serahkan zahir batin untuk Allah. Setelah kita sebut tadi Allah, serahkan diri, letak atas tangan, kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, untuk Allah. Mana ada untuk kita? Justru itu beramallah, tetapi jangan sampai nampak diri nak melakukannya. Kalau kita merasa kita nak melakukannya, maka sudah berlaku syirik di situ. Syirik itu apa? Sekutu pada perbuatan Allah. Kita buat, Allah kata wallahu khalaqakum, Allah yang ciptakan kamu, dan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu buat, perbuatan kita Allah yang memperlakukan, bukan kita. Apabila kita merasa kita yang buat, maka berlaku sekutu di situ, perbuatan Allah, perbuatan kita. Ada dua perbuatan, tak hanya perbuatan Allah. Begitu sifat, kita tak ada sifat kudrat, tak ada sifat kuasa, tak ada. Sifat kuasa itu sifat Allah. Kalau kita merasa kita berkuasa, kita mempunyai kehendak, kita mempunyai ilmu, kita mempunyai hidup, kita mempunyai pendengaran, kita mempunyai penglihatan, kita mempunyai tutur bicara, bermakna sudah sekutu dengan sifat-sifat Allah. Hanya Allah saja dengan sifat kalam, basar, sama, hayah, iradah, kudrah, ilmun. Kita tak ada. Cuma kita ini dipersifatkan sahaja. Pernah dalam satu riwayat, seorang badui bertemu dengan Rasulullah SAW. Muhammad, kalau benar engkau ni Nabi, tunjukkan mukjizat kamu. Nabi kata, Jakhir, boleh. Gini, kamu pergi kat sana, ada tunggul tamar, kamu panggil, beritahu dia aku panggil dia. Pergi lah. Baik, dia pun pergi. Tunggul tamar, tu Muhammad panggil kau tu, pergi. Bergerak tunggul tamar tu, bergerak. Apabila dia bergerak, dia terkeluar daripada bumi, itu tandanya dia faham ke tidak? Faham. Bermakna ada ilmu, sifat ilmu di situ. Allah telah tajallikan, telah perzahirkan sifat di situ. Dia faham. Tiba-tiba dia bergerak. Macam mana boleh bergerak? Bermakna Allah sudah tajallikan sifat kudrah Allah. Bergerak. Kalau kudrat berkuasa, bermakna berserta dengan kehendak. Berkehendak, bermakna telah bergerak. Kemudian dia pandai dia. Kalau Nabi Muhammad ada belah kanan, dia pergi mengalir belah kanan. Dia tak pergi belah kiri. Tak mengalir belah kiri. Pergi belah kanan. Itu tanda dia melihat. Dia melihat. Berkehendak, bergerak. Bermakna ada kudrah, iradah, ilmun, faham tadi, faham bahasanya orang Badui tadi, hayah, dia hidup. Kemudian basar, melihat, sama, mendengar. Cuma dalam riwayat ni tak cerita tentang berkata-kata. Bermakna kalaulah semua sifat tadi, kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama basar, sama basar ada pada diri tamar ni, bermakna sudah tentu boleh diadakan juga sifat kalam pada tamar tadi. Dalam riwayat lain pernah menyebutkan Nabi pernah satu ketika naik mimbar. Nabi naik mimbar, tunggul tamar yang selama ni Nabi pijak atas dia sebagai nak berkhutbah. Nabi sahabat buat mimbar, Nabi naik atas mimbar. Nabi dengar dan sahabat-sahabat lain pun dengar. Nabi pun turun, tepuklah, buat isyarat. Dah, cukup. Diam dia. Bermakna dia boleh bersuara. Itu bahasa dia nangis. Bahasa dia. Mana ada sifat kalam. Setelah Allah tajallikan sifat kalam kat atas diri tamar tadi, pokok tamar tadi, tunggul tamar, maka dia boleh bersuara. Pernah satu ketika Sufyan Sauri. Saur ini anak lembu jantan. Dia digelarkan Sauri, lembu jantan. Kenapa? Asal nama Sufyan.
Dia masuk masjid langkah kaki kiri, lantas masjid pun berkata, hei anak lembu, masuk masjid kaki kanan. Terkejut dia, ada suara. Siapa yang menegur dia? Masjid tegur. Bermakna Allah terjalikan sifat kalam di masjid, maka masjid boleh bersuara, boleh bersuara. Fahamlah kita di sini bahawa semua makhluk Allah mempunyai sifat-sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmun, haya, sama, basar, kalam. Cacing, lembik-lembik dia boleh beroza tanah tu. Kudrat siapa? Kudrat siapa? Kudrat Allah. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Boleh bergerak sana, boleh gerak ke sini. Maknanya dia melihat, dia hidup. Setelah Allah terjalikan, setelah Allah memperzahirkan sifat-sifatnya pada diri makhluknya, maka dia boleh, seperti mana kita boleh berkata-kata dan sebagainya. Justru itu tuan-tuan mulia, apabila kita ibadat, kita bangun saja berdiri, siapa bangunan kita? Seperti cincin tadi, siapa yang gerakkan cincin? Jari. Bermakna cincin ini digerakkan jari. Habis kita bangun ini, hamba yang bangun nak berikan solat ni merasai bahawa dia tu digerakkan Allah, dibangunkan Allah. Mana boleh bangun, kita lemah. Sifat kita lemah, sifat kita mati. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Buang sifat diri ini. Jangan nampak diri yang melakukan amal. Allah, siapa bertutur? Sifat siapa bertutur ni? Sifat Allah, kalamullah. Mata melihat tempat sujud, sifat siapakah yang melihat ini? Sifat Allah, bukan sifat hamba. Sifat hamba ni buta. Akhirnya ini yang dikatakan kembalikan pada Allah. Barulah dikatakan khusyuk dalam sembahyang, setelah tak nampak diri yang melakukan sembahyang. Selagi mana nampak kita yang melakukan sembahyang, masih lagi ada bibit-bibit durit-durit syirik khafi di situ. Yang kata khusyuk itu tidak melihat diri, merasai dia itu dipergerakkan Allah. Itulah khusyuk. Kadang-kadang kita komplain imam baca panjang. Sebab apa kita komplain imam baca panjang? Tetapi kalau kita menghayati bahawa bacaan imam yang panjang itu datang daripada Allah, tersenyap hati kita daripada komplain. Komen apa? Tak, sebab apa? Merenung, tunduk, patuh pada Allah. Sebab memperlihatkan perwatakan ini semua daripada perlakuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang itu melihat semua datang pada Allah, melihat sesuatu itu datang daripada pihak Allah, maka bala itu pun nikmat bagi dia. Tetapi jika manusia itu menyangkakan bala itu satu bala, contohnya dia bisnes, laburlah dia punya sebagai satu pelaburan, duit pencen ada, duit KWSP 100 juta, bankrupt, kawan tipu. Kalau dianggap bankrupt ni itu satu balak, maka tekanan jiwa ini adalah balak nombor 2. Tekanan itu balak nombor 2. Tetapi kalau dia menganggap itu satu nikmat, bahawa adalah kebaikan di situ, memandang baik pada Allah, sangka baik pada Allah. Wa asa an takun syai'an wa huwa khairul lakum, barangkali apa yang kamu tak suka itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, barangkali apa yang kamu suka itu buruk buat kamu. Begitulah keadaannya kita. Kalaulah bankrupt itu dirasakan satu balak, tekanan jiwa itu balak nombor 2, naik lift tingkat 17 terjun itu balak nombor 3. Tertekan, risau. Makin rapat tarikh 1 bulan April, makin lama makin gelisah, takut. Kan itu ciptaan Allah. Yang memberi manfaat siapa? Allah. Yang menyenangkan siapa? Allah. Yang menyempitkan siapa? Allah. Yang meluaskan siapa? Allah. Apa saja yang berlaku ni ciptaan Allah. Sifatnya apa? Lemah. Sama dengan kita lemah. Begitu juga jin syaitan, makhluk Allah, dia pun lemah. Dia tidak boleh memudaratkan kita. Yang memudaratkan Allah, yang menyenangkan Allah, semua kembali kepada Allah. Sekarang kita nak bagaimana amalan kita, solat gitu, gerak kita terasa dipergerakkan Allah. Perbezaan antara
golongan syariat, golongan fiqh dengan orang hakikat. Orang fiqh bila sembahyang Allahu Akbar, bagi salam istighfar, astagfirullahalazim. Sebab apa istighfar? Sebab dia merasakan dalam dia melakukan solat itu dia tak khusyuk, ada masa-masa tak khusyuk. Dia merasakan ketika mana dia melakukan solat, dia merasakan ada masa-masa tak khusyuk. Melakukan solat ada masa-masa tak khusyuk, dia pun istighfar, astagfirullah. Tetapi tak terlepas lagi daripada syirik khafi. Sebab apa? Sebab dia merasakan dia yang melakukan solat, dia yang cuba-cubakan khusyuk. Kita boleh khusyukkan diri kita? Tak boleh. Kita boleh ingat Allah? Apabila tuan kita berzikir, jangan merasakan kita ingat Allah, tetapi Allah lah yang sedang memperingatkan dirinya dalam diri hamba, lantas hamba mengerti Allah. Nabi mengajar sahabat satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu. Tak boleh kita dengan Allah melainkan bantuan Allah. Kita selalu kadang-kadang berlaku satu perkara, la haula wala quwwata illa billah, marahkan cucu pun la haula wala quwwata illa billah, degil tak dengan cakap. Maka la haula wala quwwata illa billah itu dia ada sesuatu perkara yang membentuk diri manusia itu supaya berlepaskan diri hanya berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah lepas azan kita sambung sikit.
Jadi apabila hamba berdiri, kita nak menyentuh tentang ikhlas, tentang khusyuk. Jadi kalau kita orang awam ini sembahyang ni pergi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun istighfar kerana apa? Istighfar kerana merasakan kita melakukan solat itu tak khusyuk, merasakan kita buat solat tak khusyuk. Dan kadang-kadang seorang itu cuba-cuba mengkhusyukkan diri dia, cuba-cuba mengingat-ingatkan Allah seolah daripada kuasa diri dia. Kadang-kadang mungkin diberi tip oleh seseorang, dia kata kau nak khusyuk, fahamkah maknanya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia pun dalam masa dia membaca, dia pun cuba menterjemahkan, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami sembah dan akan engkau kami minta pertolongan. Amin. Perkenankan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah Tusa. Menterjemahkan. Itu bukan lagi khusyuk. Itu adalah penterjemah Dewan Bahasa dan Pustaka dalam solat. Penterjemah. Khusyuk itu apabila dalam sembahyang itu dia tidak melihat dirinya, melainkan melihat Allah yang memperlakukan kat diri dia. Itulah khusyuk. Siapa gerakkan kita ni? Allah. Siapa memturutkan kita? Allah. Siapa memperlihatkan kita? Allah. Siapa memperdengarkan bacaan imam? Allah. Kalau kita sentiasa dalam gerak diri kita tu merasai bersama Allah, keberadaan Allah, kewujudan Allah bersama kita, maka 20 rakaat tarawih ringan je. Kita kenapa penat? Kenapa letih? Kerana kita merasa kita yang buat. Baik, kalau kamu buat, buatlah. Memang letih kita. Sebab kita sifat kita lemah, letih. Tetapi mereka yang dipergerakkan Allah, Masya Allah, dia terus ibadat. Sebab itu kalau dibuka sejarah salafus salihin, sampaikan mereka boleh sembahyang sampai 200 rakaat. Macam mana ya? 200 rakaat. Bermakna mereka sudah tentulah sembahyang bukan baca surat pendek. Lebih lagi tadabbur lagi, menghayati lagi, tenggelam dengan keasyikan, kekhusyukan sembahyangnya. 200 rakaat. Pertama kita kata di sini, orang seperti ini mereka mendapat keberkatan waktu. Keduanya, mereka tenggelam dalam setiap diri dia, hanya Allah saja yang memperlakukan diri dia, bukan dia yang memperlakukan amal ibadat. Kita pandai kadang-kadang kita mengata la haula wala quwwata illa billah. Apakah artinya itu? La haula, tiada daya untuk tolak maksiat, mungkar. Wala quwwata, tiada kekuatan nak buat taat, illa billah, melainkan bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah tak boleh nak buat, tak boleh nak tolak maksiat. Bermakna semua daripada pihak Allah. Lafaz itu sahaja kalau kita menghayati, Masya Allah, boleh gerak diri kita ni diperhatikan Allah, merasakan digerakkan Allah. Maka itulah khusyuk dalam sembahyang, itulah khusyuk dalam ibadat, itulah ikhlas. Anta'budallah ka'annaka tara. Kamu sembah Allah Ta'ala, rasakan bagian kamu melihatnya. Begitu. Rasakan Allah. Allah sedang memperlakukan diri kita, Allah sedang melihat kita, Allah sedang memperlakukan diri kita. Nampak bahawa gerak kita gerak Allah yang mempergerakkan. Bola, itulah hakikatnya ikhlas. Selagi mana tak usaha ke arah itu, kita nampak pada diri kita, maka masih lagi di situ ada duri-duri kesyirikan khafi, syirik khafi yang masih lagi belum dicabut pada diri kita. Sebab itulah tuan-tuan mulia, lemahnya tauhid itu menyebabkan seorang itu tidak mempunyai akhlak yang mulia. Tauhid yang mantap, tauhid yang kukuh itu hasilnya ialah sifat tasawuf. Hasilnya sifat tasawuf. Orang yang membaca kitab tasawuf berulang-ulang kali khatam tidak menjaminkan dia memiliki akhlak tasawuf, tidak ada jaminan. Dia hanya membaca, memahamkan teorinya, ilmu pengetahuan sangkutnya di akal. Tahu sifat sabar tu sifat wali Allah, redha sifat wali Allah. Amalan nak kena ikhlas, tidak ada jangan ada sum'ah, jangan ada ghadab, jangan ada riak. Tahu dah, kita tak tahu cerita begitu. Tetapi apabila guru belum lagi menghabiskan topik perbincangannya, murid tak sabar-sabar lagi nak balik. Baru cerita bab tasawuf ni, bab sabar, bukan bab sabar, tetapi anak murid tak sabar-sabar nak balik.
Tengok jam, bila nak balik, bila nak berhenti, bila nak balik, nak berhenti. Baru balik mengisahkan belajar kitab tasawuf, menceritakan tentang bab sabar, gelik kitab, simpan saja kitab, buka saja baju, air tu lah pekak juga orang tua ni. Mana sabar ni, mana sabar, mana sifat sabar? Sabar tak ada, tak ada sifat sabar. Sifat sabar tu hasil tauhid. Orang melihat sesuatu itu perbuatan Allah, daripada Allah, ya, dengan Allah takkan nak melenting. Sabar. Siapa yang memahamkan anak kita? Allah. Siapa yang boleh memperakhlakkan, membentukkan akhlak anak kita, isteri kita? Allah. Kita cuma zahir di syariat, mengajar, mendidik, tetapi yang boleh faham ni siapa? Allah. Anak dara kita 3 hari tak balik malam, tak balik rumah, risau juga, sifat sama risau. Tetapi macam mana? Nak marahkan siapa? Bergaduh suami isteri. Sebab apa? Isteri lambat sikit dia, dah hidang dah air sirap bandung 1 jak, cincau dan leci sekali dalam tu. Lambat ubur air batu je. Mentang-mentang dia puasa. Saya puasa 6 ni, tahu sangat. Isteri baru kat peti air krak, belum sempat lagi. Rupa-rupanya 1 jak dah disiramnya di dinding. Kenapa tu? Tak melahirkan sifat sabar. Sebab apa tak melahirkan sifat sabar? Sebab tauhidnya lemah. Tidak memandang perbuatan Allah, melenting, komplain, tertekan. Sebenarnya tuan-tuan mulia, sifat sabar adalah satu sifat yang cukup mulia. Selagi mana tidak diusahakan mata hati memandang pada Allah, selagi itu sifat sabar tak akan dapat, walaupun baca kitab bab sabar berpuluh kali kata. Satu kisah, seorang wali Allah nama Syekh Abdul Rahman Baljalhaban. Syekh Abdul Rahman Baljalhaban ini mempunyai seorang isteri. Isteri dia kuat, celoteh kuat, tajam cakap. Akhirnya berpuluh tahun dia sabar, dia pun ambil jalan. Hari-hari kena letih macam ni, aku nak pergi uzlah lah, berkhalwat, menyendirikan diri. Akhirnya ditinggalkan, pergilah ke gua. Masuk ke dalam gua, tujuan nak berkhalwat. Nengok-nengok, dah ada orang dah duduk. Assalamualaikum tuan, lama dah duduk sini berkhalwat? Lama dah, setahun. Setahun. Nengok sana, ada lagi, bawa batu, bawa akar, ada orang duduk situ. Assalamualaikum, berapa tahun dah duduk sini? 3 tahun. Lama je. Nengok ada bawah air terjun sikit, ada orang situ. Berapa lama duduk sini? 7 tahun. Lamanya. Aku bawa hari ni nak masuk. Terlintas dalam hati nak berkata, nak bertanya, golongan ni beruzlah ni makan apa kat sini? Catering ke, order kat mana? Tuan nak tanya sikit boleh? Apa dia? Tuan-tuan duduk sini makan ke? Makan beres. Oh, beres macam mana? Nak tahu juga, boleh macam mana makan? Zikir, dia semayang, tapi makan siapa masak? Makan tak ada masalah. Kami bertawasul dengan seorang wali Allah, wali besar. Bila kami minta pada Allah SWT, ya Allah, dengan keberkatan nama walimu ini, ya Allah, engkau mudahkan rezeki kami untuk hari ini. Mudah datang dia satu. Lepas kami bertawasul, kami berdoa minta pada Allah, akhirnya makanan pun sampai. Untuk tengah hari, order tengah hari. Untuk malam nanti, order malam pula. Pagi, order pagi. Tawasul untuk pagi pula. Sampai. Senang begitu. Boleh beritahu saya nama wali itu siapa? Nama wali itu ialah Syekh Abdul Rahman Baljalhaban. Dia pun termenung. Nama aku tu. Kalau begitu tak apalah, saya balik dululah. Daftar pun belum lagi nak masuk jadi wali. Macam mana kau ni kata? Duduk.
seminggu pun tak sempat pun, satu hari pun tak sampai, tiba-tiba dah nak balik dah, apa hal dia? Tak apalah, settle dah masalah, balik dulu. Baru dia tahu yang dia itu wali Allah. Akhirnya apabila balik rumah, dia pun menyandar kat rumah tepi serambi, dengar suara dalam rumah tu menjerit, ha, balik dah ke? Ha, balik dah ni. Tahu dah? Tahu. Naik. Rupa-rupanya isterinya pun wali Allah. Isterinya menindik suami dengan leteran itu, dengan sebab sabarnya si suami itu, maka Allah naikkan makam suami. Sabar. Jadi tuan-tuan, lepas isyak ni, kalau tuan-tuan balik, ada suara cek tu, tuan-tuan sabar je, anggapkan saja isteri tuan-tuan wali Allah. Selesai masalah. Satu kisah pula seorang wali Sulu, dia ada seorang isteri pun cek. Banyak riwayat menceritakan wali-wali Allah ni diuji di rumah dengan celoteh mulut isteri dia. Rupanya perempuan solehah ni payah, bukan mudah. Nabi bersabda, orang perempuan yang solehah itu bagaikan gagak putih. Saya mengajar muslimat, saya tanya mereka, pernah tengok gagak putih? Tak pernah ustaz. Ada kan gagak putih? Tak ada dah ustaz. Betul ke tak ada? Tu Nabi kata orang perempuan solehah itu bagaikan gagak putih. Takkan tak pernah tengok gagak putih? Tak ada ustaz, memang tak ada. Betul ke? Betul ustaz, tak ada. Maka saya pun beritahu mereka, kepada muslimat, itu sebenarnya kiasan sahaja. Kalau yang muslimat kata tadi tak ada, begitulah juga nak ada zaman kita ini muslimat yang solehah bagaikan gagak putih, macam tak ada. Payah. Kalau tak mengata, kalau tak semeh sekali, tak, suami sepatah di 10 patah. Maka wali Sulu ini, dia ada seorang isteri yang cek juga, kuat juga. Maka orang pun boleh dikatakan, kalau lah gombak ni, satu gombak tahulah. Satu gombak tahu. Dekat-dekat gombak Selayang, Keramat, semua pun tahu kisahnya. Isteri wali ni memang kuat, ngatur orang, semeh orang, leza memang kuat. Jadi orang pun beritahu pada Syekh ini, Syekh, ceraikan dia bini tu. Badan pun tak besar macam tunderam, gigi pun tak ada, hidung kembang, kulit hitam, cari yang lain tu. Kata wali ini, aku takkan ceraikan dia sampai mati, kerana selama aku bernikah dengan dia 30 tahun, 40 tahun, aku bersabar dengan dia, dengan mulut itu aku bersabar. Bukankah Allah berfirman, Inna Allah ma'asabirin, sesungguhnya Allah tu bersama dengan sabar. Selama ini aku 40 tahun Allah bersama aku sebab aku sabar. Kenapa aku tak nak? Itu faham dia. Kenapa aku tak nak bersabar? Sabar dia. Jadi kesimpulannya, sebab apa sampai naik makam sabar itu? Sebab mata hati menilai Allah, lihat perbuatan Allah. Kita tahu tadi kalam sifat Allah, berkata-kata itu sifat Allah, bisu itu sifat hamba. Bermakna kalau balik rumah ni isteri kita berceloteh, cuba hayati bahawa coletahan itu, kata-kata itulah kalamullah. Jadi kali itu kita pun tenang dia. Allah gerakkan, Allah nak kecek begitu, tak apalah, biarlah, kata tenang. Barulah terhasil tauhid itu menghasilkan kasih sayang. Lawan kasih sayang itu benci, perpecahan. Bermakna kalaulah tauhid itu menghasilkan kasih sayang, syirik itu menghasilkan kebencian. Ada orang bangun malam, berdiri, kaki dia berdiri lurus di depan Allah Ta'ala bangun malam, tapi siangnya sepak kucing. Ini nak menunjukkan kucing curi 1 ekor je, 1 ekor, takkan tak boleh mengalah kita dengan kucing pun. Sepak kucing. Orang yang bertauhid itu tidak akan sepak kucing. Orang yang bertauhid itu tidak akan ambil batu lontar anjing yang masuk di depan halaman rumah dia, takkan. Habis pun
Gitu cukup. Ini adab dengan Allah. Orang bertauhid itu bila masuk tandas, buka saja, tengok dalam cawan mangkuk tandas tu ada tai, dia takkan keluar. Itu orang tauhid. Kita masuk ada lagi, keluar ambil, masuk tandas lain, ada lagi, masuk kelas lain pula. Orang bertauhid takkan kata marah isteri dia, bodoh bangang, dah tua nak mampus, takkan keluar perkataan tu. Itu orang bertauhid. Sebab apa? Sebab setelah menilik perbuatan itu daripada Allah, gerakan itu daripada Allah, hanya tenggelam dengan perbuatan Allah, fana dengan perbuatan Allah. Inilah hakikat hamba. Hamba sentiasa menilik pada Allah Ta'ala, inilah ikhlas. Tidak menampak kuasa diri yang memperlakukan amal ibadat, tetapi hanya semata-mata gerak Allah, bukan gerak diri dia. Inilah ikhlas, inilah khusyuk dan semayang. Tuan-tuan membaca Quran, berhelai-helaian, rasakan lidah ini Allah yang gerakkan, dipertuturkan Allah. Aku ni bisu, mana boleh bertutur? Maka inilah ikhlas. Bermakna tidak melihat kuasa diri dan melakukan amal ibadat. Di kesimpulan kita muzakarah kita, tazkirah kita dalam ringkas ini pada malam ini, diharapkan membuka satu langkah baru buat kita, supaya setiap amal gerak diri kita ni, mata hati hanya memandang Allah. Ini yang dikatakan anta'budullah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat dia. Melihat dengan mata apa? Dengan mata hati. Allah gerakkan aku. Seperti macam cincin tadi, cincin tak boleh bergerak, tetapi cincin di jari nampak macam bergerak. Bukan cincin yang bergerak, tetapi cincin digerakkan jari. Kita nampak macam pergi masjid, start motor, bangun, luarkan saf, angkat takbir. Adakah kita yang bergerak? Tidak, bukan kita yang bergerak. Sebab sifat kita lemah, sifat kita mati, tapi kita digerakkan Allah. Akhirnya tibalah satu tahap, apabila sudah merasai bersama Allah, maka manusia itu akan hidup tenang, jiwa dah mula tenang. Pengalaman saya dalam mengajar ilmu tauhid ini, memandang pada sudut hakikatnya, segala-gala datang pada Allah. Individu secara personal datang jumpa saya ataupun hantar WhatsApp atau mesej mengata, Ustaz, saya dah mula, panas baran dah mula menurun, menjunam terus menurunnya. Dulu dengan anak-anak tengking, marah, tapi sekarang ni tegur, suruh semayang, tapi hati tak marah, tak simpan. Hari itu selesai juga. Dengan isteri, marah kat pejabat, marah kat isteri kat rumah, tapi sekarang dah tak ada, dah tenang dia, suruh dia, okay, buat kerja sungguh-sungguh. Okey, jangan datang lewat lagi. Nah, kalau dulu terjerit-jerit marah orang, Ustaz, saya dah mula sekarang rasa khusyuk dan semayang. Mak saudara saya pun kata, dah mula dah, bahawa terasa bahawa kemanisan, kelezatan dalam sembahyang. Sebab apa? Apabila tidak melihat diri yang melakukan sembahyang, tetapi dia itu diperlakukan Allah, barulah datang khusyuk, tawaduk, hudu kepada Allah Ta'ala. Hina. Hadis Nabi menyebutkan, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud, kerana Allah amat dekat dengan orang yang berendahkan sujud. Kalau tengok pada istilah sujud itu ialah tadarru' wa tazallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Perbuatan sujud, kepala bawah, punggung ke atas, ini perbuatan menghinakan diri, merendahkan diri. Tetapi sisi orang sufi, dia bukan melihat pada zahir hadis tersebut, tetapi menyelami pengertian sujud itu. Hati orang sufi sentiasa sujud pada Allah Ta'ala 24 jam, nafas turun naik. Kalau hati tadarruk, tazallul, sentiasa merendah diri dan menghinakan diri, dengan budak pun tak kerek. Kita dengan cucu kita, budak ni, dengan cucu, dengan kucing sepak, orang budak, kurang ajar. Nak, kita sentiasa tenang, rendah diri, hina diri dengan semua makhluk Allah, dengan semua makhluk Allah. Bagaimana seorang pelacur menghinakan diri dia sebab dia tahu dia ahli maksiat. Cedok air, beri kucing, beri anjing kurap makan. Kisah ni selalu tuan-tuan dengar. Sebab apa? Dia rasa bersalah, dia hina diri, dia pun kotor, ahli pemaksiat, dia ambil. Tidak membezakan diri dia dengan diri anjing itu, dan dia itu lebih mulia daripada anjing. Tidak. Dalam satu keadaan tuan-tuan mulia, manakah Allah redha? Pemaksiat yang berada dalam satu keadaan,
Dia merasa dihina diri, lemah je diri, dia tahu dia berdosa, cuba-cuba juga nak bertaubat tapi tak mampu. Dia tahu dia tu tak mampu nak mengubah. Saya tolong abang doakan saya nak berubah tapi tak boleh abang. Terasa hina diri dia, lemahnya diri dia. Di kala ini Allah lebih redha daripada seseorang hamba yang mendirikan solat di dalam masjid merasa dialah yang melakukan solat. Sebab Allah lihat hinakan diri, rendahkan diri. Ada pada sifat-sifat, pada sifat pemaksiat ini. Tapi orang yang nampak ibadat di tengah dalam masjid ni merasa megah dengan ibadatnya, lama berdiri dia, tak pernah sembahyang sunat. Kalau di rumah tak pernah sembahyang sunat, ada di masjid banyak sembahyang sunat. Kena hari Jumaat sembahyang sunat banyak, lepas sunat 2 rakaat bangun lagi 2 rakaat. Itu pun sembahyang depan pintu pula tu, orang nak masuk pun payah. Nampak macam warak. Kadang-kadang kewarakan kita ni kita ditipu, berlakon-lakon. Encik jemput makan. Saya makan sikit ni, saya malam tak makan mana. Makan. Tak apa sikit kata. Makan sikit kata. Tak apa saya tak makan banyak. Tak makan banyak. Nampak macam tawaduk. Tak, rupa-rupanya ujub dalam tawaduk. Apa tu ujub? Bangga diri dengan memperlakonkan sifat-sifat tawaduk. Tertipu di situ. Nampak macam warak, masya-Allah, berserban, berjubah, masya-Allah kata. Nampak macam warak, nampak macam alim. Tidak, rupanya ada penyakit ujub, bangga diri dengan kesolehannya, dengan berpakaian sunnahnya, ditipu. Justru itu tuan-tuan mulia, ya. Setiap hamba itu, ini kata terakhir bagi saya, daripada saya, setiap hamba itu dia beribadat, dan bukan setiap yang beribadat itu hamba. Hamba mengenal diri itu lemah, hina, tak mampu nak bergerak, tak mampu beribadat, duduk saja merenung pada Allah SWT berpahala. Orang perempuan nak ambil jarum peniti, nak lekatkan kat tudung, mampu tak bergerak? Tak mampu kita nak gerak ni. Tetapi bila dia merasa diri itu digerakkan Allah, kita butang baju ni pun merasai Allah yang menggerakkan kita, memperkenakan butang baju ini, maka itulah dipanggil zikir, ma'iyatullah, merasai bersama Allah. Walaupun mulut tak sebut Allah, hati tidak berhati Allah, tetapi merasai bersama Allah, itulah zikir ma'iyah, zikir bersama Allah, terasa. Seperti contohlah nak dekatkan faham, kalau kita bawa kereta laju-laju, orang dah sadar dah, cicit, kita pusing slow 90, terintai-intai kita di bawah jembatan, di bawah pokok bunga, terintai-intai. Adakah waktu kita break itu, slowkan kereta tu, mulut bercakap tak? Speed trap. Tak, mulut tak bercakap. Hati pun speed trap. Tak, dia tak berdetik gitu. Tapi merasai je, macam seolah-olah diperhatikan. Inilah dipanggil maqam muraqabah, merasa diri itu diperhatikan Allah. Tadi ka'annaka tara, an ta'budallah ka'annaka tara. Kamu beribadat sembah Allah, rasakan seolah kamu melihatnya. Kalau tak mampu demikian, rasakan kamu tu diperlihat, Allah memperlihat kamu. Justru itu dalam dua keadaan. Kalau kita merasa kita melihat Allah, itu dipanggil maqam musyahadah, mata hati menilai Allah. Kalau kita rasa kita diperhatikan Allah, dipanggil maqam muraqabah, diperhatikan Allah. Berada dalam kedua keadaan ini tuan-tuan mulia, barulah kita menjalani diri kita sebagai seorang hamba yang beribadat pada Allah SWT. Maka disusuli pula dengan ketaatan yang diikhlaskan diri, hanya buat kerana Allah, hanya nampak Allah, tak nampak diri kita. Bukan kerana syurga, bukan kerana ganjaran pahala, bukan kerana nikmat syurga, bukan kerana apa saja, melainkan hanya buat untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillah. Nawaitul wudu'a lillah, nawaitu shaum ghadin lillah. Semua lillah. Tak ada pun niat usalli fardhu isya'i 4 rakaatin adaan ma'muman lil jannatil firdaus lillahi ta'ala. Tak ada sebab begitu. Saja aku sembahyang 4 rakaat isya 4 rakaat kerana syurga firdaus, tak sebut begitu, tetapi sebut lillah, untuk Allah. Barang siapa dapat Allah, dapat dah syurga, dapat syurga. Bahawa cinta sejati itu hanya cinta untuk Allah sahaja, bukan kerana anugerah Allah.
Seorang isteri kalau benar cinta sejatinya pada suami, suami kaya dia bersama, suami miskin jatuh stroke 5 tahun, dia tetap bersama dengan suami itu. Sebab apa? Dia cintakan jasadnya suami itu, bukan harta si suami. Tapi bagi perempuan yang bukan kerana suaminya, dia berkahwin, bernikah, bercinta kerana harta suaminya, dikala suami dia miskin, dia akan tinggalkan. Dia akan tinggalkan. Justru itu, fokuskan mata hati kita hanya buat pada Allah. Mudah-mudahan Allah bertaufik kepada kita menjalani sebagai seorang hamba yang meniti jalan menuju pada Allah hanya semata untuk Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa la majtibah. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'an yusma'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bin nuri ma'rifatika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bin nuri ma'rifatika rahman. Allahumma nawwir qulubana bin nuri rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لرؤوس تنبأكم صف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بربك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلي لله تعالى. الله أكبر الله أكبر سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين